Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton sama di rumah atau di studio kerana Anda masih lagi setia bersama dalam rancangan Enta Tanya Ana Jawab. Alhamdulillah. Dan seperti mana biasa bersama saya pada hari ini ialah tidak bukan orang yang bersemangat, yang sehat, segar bugar, iaitu Angah Raja. Terima kasih Ustaz. Dan Angah, macam biasa, kita akan teruskan bersama dengan tetamu artis jemputan kita cukup alhamdulillah. Ya, sama ada nakalnya, handsome dan sebagainya. Ya, iaitu Alung. Ya, apa khabar Alung? Alhamdulillah Alung, insya-Allah. Masya-Allah ya. Masih lagi dalam perbincangan mengenai ragam berjiran. Yang mana amat dititik beratkan persoalan ini dalam kehidupan orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang Nabi tidak pernah menyakiti jiran-jirannya. Kenapa dia? Dengan tahap kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila peringkat dalam bahasanya, yang ada disayangi, yang tiada dirindui, yang mati yang pergi ditangisi. Ya Allah. Inilah jiran yang cukup mulia pada pandangan jiran-jiran yang lain. Silakan Angah, mungkin ada soalan-soalan yang lain. Okey, sebelum ni saya ada tanya episod yang sebelum ni. Ada dia kalangan jiran-jiran kita yang memang anggap adik dan macam adik-beradik berjiran ni. Tapi kadang bisalam sampai 3 kali tak ada, dia masuk je rumah kat dalam terus. Dia mukhalafah adab. Mukhalafah sunnah. Ya. Jangan kadang silap kita juga. Kita yang biarkan benda ni, tak boleh marah dia. Itu ikut tabiat dia. Dah biasa sangat, tak ada kata kau sudah kahwin dah. Yalah. Ya. Ni ada berlaku. Kau ni kau tak tahu aku kahwin, aku dah kahwin, kau masuk ikut dan je. Memang terburai tentang pukang isteri dia. Contoh dia. Perangai ni, habit ni terbawa-bawa. Belum kahwin, masa kahwin, macam anggap cakap lah. Ya. Malah ni boleh cakap merapu belum kahwin, bagi contoh lah. Ya. Bila dah kahwin, kita gurang isteri kalimah-kalimah yang tak betul keluar. Betul. Dia kecil hati, dia bukan isteri kita, bukan pelawak contoh lah. Maka kita tak hati dia. Apa jadi? Enggang. Allah Abang, Allah. saya ni bukan pelawak abang buat gitu. Yelah, abang apanya aibkan yang depan-depan kawan abang. Pelawak pun tak macam tu, lah. Ustaz. Contoh lah ya. Kerana isteri yang faham, alhamdulillah. Ada isteri yang memang tak apa faham. Bukan dia tak mengaji. Dia tak memahami suasana seorang artis. Tambah-tambah dalam raja lawak atau seorang artis. Apa nama? Macam contoh artis berkahwin. Dia dengan orang biasa misalnya. Ya, maka timbul cemburu. Tengok suami nak pegang ni. Yang kau gatal kahwin dengan dia bersuruh. Contohlah kan. Tapi suami atau pasangan yang memang dalam bab seni ni, maka dia kena memahami persoalan hidup ini. Balik pada ni, jangan biasakan sangat. Bagi bila kita situasi, boleh masuk kecuali dengan salam. Benda ni, isu ni saya nampak kalau macam zaman-zaman kami ni tak ada masalah untuk pasal bagi salam ni. Ya, saya betul, nampak menjadi wabak untuk virus golongan sekarang ni. Generasi baru. Contoh, generasi baru ni kadang-kadang benda tu lupa. Dia orang sekarang lebih kepada kalau jumpa kawan-kawan sekalipun dia Bro. bro. Yo. Gitu ya, masya-Allah. Wah, So benda tu nak disalahkan, kadang-kadang nak salahkan ibu bapa ke, nak salahkan generasi Kita tu berbalik kepada pendidikan sebenarnya. Pendidikan. Mak bapak tak tegur apa ni ya WhatsApp bro. Salam kamu ni. Cakaplah sikit. Kalau bapak dia tegas, insya-Allah tak ada masalah bagi anak. Ini ada buat biar tak apalah zaman sekarang abang dia buat gitu. Habis. Nampak tak? Zaman sekarang contoh. Mereka aja. Makcik buat keluar, anak makcik sekejap. Tak apalah, keluar je lah. Sekarang buat balik je. Mana boleh gitu, orang Islam, orang Melayu tak boleh buat macam tu. Itu bukan adat kita. Siapa cakap kata buat keluar anak perempuan dengan lelaki lain, adat Melayu bohong, saya menafikan sekerah-kerahnya. Islam, orang Melayu ni Islam. Peradaban yang paling hebat ni pegang oleh orang Melayu sebenarnya. Maka jangan pula merosakkan peradaban budaya orang Melayu yang berteraskan Islam ikut cara orang lain. If you say you are Muslim, Ustaz, dia tak boleh lari. Okey, macam saya remaja. Okey, saya pun kadang bersalam dengan kawan-kawan pun salam tembak. Macam mana long salam kita long? Okey. Tapi saya sebelum saya salam tu dulu, tapi saya beri salam. Assalamualaikum long. Assalamualaikum long. Waalaikumsalam. Boleh ke Ustaz? Macam itu ada macam mana? Yang penting ucapan salam. Yeah. How to shake hand up to you all. Gini ke? Gitu. Assalamualaikum ya. Tak masalah. Ya, bagi bolutut. Satu ya. Macam contoh. Dan kadang Ustaz bertenaja remaja kan. Orang Arab dia salam dengan dada. Salam ke pak. Dah.
Oh, ya? Ya, Arab Sudan. Teruk ada saya. Tak bukanlah dia lari ke kurung gitu. Jumpa itu dah nampak lori bendui. Yalah. Dia salam je dia. Assalamualaikum. Kata salam ya. Gitu. Ada tak Syen, ada tak BP. Salam. Sebab alung hanga. Ya, Ustaz. Nabi kata bila kita salam, contoh alung kita salam, bila kita cabut ni, maka dia cabut dosa. Allah. Tengok Jangan gugur saya- dosa. Dosa kita yang ada kita buat. Ada Okey, soalan Ustaz. lain, silakan. Ustaz, saya ni rasa geram sangat dengan jiran sebelah rumah saya ni. Kenapa? Dia ni ada kereta. Tapi suka parking kat depan luar rumah hingga ke kawasan saya. Padahal rumah dia ada parking, dia tak nak guna. Macam Jeb ke? Ai. Jangan bawa masalah peribadi dalam ni. Jangan aibkan orang. Tak boleh kan. Tapi untuk Jeb, aku dah maafkan semua tu Jeb. Walau tu parking aku, tapi aku maafkan kau. Pasal kau adik aku Okey. Jeb. Okey, relax. Alung, kita pastikan jawapan tersebut selepas ini dan anda jangan ke mana-mana. Rugi kalau anda terlepas pada segmen seterusnya dalam rancangan Enta Tanya. Ana jawab. Alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah kita masih lagi dalam rancangan Anta Tanya. Ana jawab. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya Alung, kalau ada soalan apa teruskan Alung dengan soalan. Tadi soalan saya tak habis lagi Ustaz. Soalan apa? Tadi yang parking kereta tu. Oh, yang Masya parking kereta. Allah. Lupa betul. Minta maaf. Tak apa. Kadang-kadang Alah. lupa itu tidak berdosa. Ya. Alah Ustaz dah macam terlupa. Ustaz dah macam bapak saya. Allah, Apa ada Allah. masalah? Okey. Tua betul Pak. Kalau kita ada jiran yang macam tu, kita ginilah mudah. Pertama, mungkin dalam bahasa lain nak bercakap segan. Ya, Ambil satu benda, letak sebagai untuk bahawa dia faham ini tempat parking orang. Contohnya. Kon, buah pasu bunga. Saya pun berjiran. Tapi saya direct bercakap, jiran saya ni dia mungkin dia ada lori, parking lori. Saya nak cakap segan. Dia pengisi ustaz, dia pun tahu saya ni kita ada pokok dia isteri berkajian tengok, tapi dia bukan Islam. Ini paling berat nak jaga. Kalau kata ini sebab perkauman tak, bagi tahu jiran lain. Satu jiran Cina, tolong bagi tahu ni sekian. Alhamdulillah. Kan mudah dia berpindahkan ke tempat lain. Jadi makna beritahu nasihat dia. Cik, minta maaf lah. Ada ganggu lah sekarang saya nak parking tak dapat. Sembang dengan bil hikmah. Jangan marah-marah. Dan pada spontan kita katakan gurau-gurau dengan dia. Yang bagi contoh. So, jangan sampai teguran menyebabkan dia kecil hati. Kau buat macam mana selesaikan masalah tu kat rumah? Aku kalau dia tak faham sangat, ustaz kata tahu kun tak jalan juga, aku ambil Xbox aku tahu ada kat depan. Kun. Kun. Apa Ustaz? Kun. Yang Kun lah. Kun yang dekat baju tu kun. Baju kurung tu ada kun. Yelah kun. Jadi letaklah benda macam jiran saya, dia letak bata. Pasu bunga. Pasu bunga. Tak pasu bunga, satu, dua. Yang seorang tu dia tak tong sampah besar. Pula. Dia tak sampah. Jadi tak parking tak boleh. Dia pun faham lah orang tak bagi. Dia faham. Automatically dia faham. Kalau tak faham juga, Allahu Akbar. Memang bermasalah dapat jiran tak faham ni. Tapi sabar tu mengambil peranan yang penting. Kalau dia bukan Melayu, bukan Islam sekalipun, kadang-kadang lebih baik daripada orang kita kadang-kadangnya. Betul. Dia hormat dia dengan jiran. Kadang-kadang kita Islam gaduh, tapi yang bukan Islam dengan Islam, cantik pula hubungan dia. Keduri kenara dia tolong kita, walaupun dia tak makan daging, tapi dia datang juga meraihkan. Ada juga orang yang macam tu. Jangan salah sangka dengan dia orang ni. Ni Along. Bila bertandang atau ziarah rumah jiran, apa ada adab yang digariskan oleh agama yang kita kena jaga? Pertama tadi sebut dah. Salam. Salam tadi tu lah. Atau dalam bahasa IT sekarang ni, Assalamualaikum ko katna. Kode ke remeka. Kalau dia jawab Ustaz, kau salam. Komlam. Muslim. Wassalam. Muslim de. Adalah. Itu je. Tepa jenggen deteng. Mana tapi jangan datanglah kata dia. Sebab aku sebut. Sebut. Oh, sebut. Bukan sebut. Sebut. Jadi tak datang lah. Kalau kita boleh tak, kalau dibenarkan datang, Assalamualaikum, salam. Bila masuk tidak dibenarkan kita pergi ke ruang yang sulit. Mana ruang yang dia tak bagi kita, selalunya lah dapur dia kan berselerak. Kan? Kadang-kadang orang bujang ni kadang-kadang makan Maggi, makan ikan kurung dan sebagainya kan? Ikan kurung. Ikan kurung tahu kan? Ikan kurung. sardin. Ya. Oh, tu ikan kurung namanya. Ikan Ustaz dah kurung. cakap saya tu, Sampai reput tulang dia boleh makan. Jadi kita cakap dia tak jangan datang nak engkau ni. Dia rasa malu. Takut nanti Along cerita kau, Allah rumah dia cakap bukan pandang rumah saya kau aku naik bilik tidur dia. Bilik tidur begini. Jangan. Ada orang gini, dia suka orang tengok rumah dia. Dia buat open house.
Gila masa tengok rumah saya. Ini bilik, itu lain cerita, diizin. Tapi sebenarnya adab, tuan rumah pun tidak boleh menunjukkan bilik tidur dengan suami dia. Tak boleh. Bilik rahsia, bilik kebal. Dan juga bilik kabel. Bilik kabel. Tempat penyambungan wayar dan sebagainya. Yes. Kan? Maknanya kena, tak boleh. Anak sendiri pun tak lagi masuk sebenarnya. Betul. Patutnya lagi itulah. Tapi tidaklah sezalim bapak macam tu. Yalah. Ya, mak bapak gitu. Tapi orang lain, yang ketiga, jangan suka perhati apa yang dalam rumah dia. Tengok ni. Tak cantik lah dia punya kok. Contoh lah kan. Dah mula nak komplain. Dia ada kadang-kadang bila tengok datang rumah jiran. Selak-selak. Dia kelebek. Kata orang Kedah ni dia kelebek. Muka, dia buat muka dia macam-macam kelebek kan. tengok. Macam kita orang. Tengok pula, selak-selak tengok. Daripada seberang, kata dia. Uptown. Engkau pergi rumah aku macam mana, Long? Keadaan rumah aku macam mana, Long? Yang saya selalu nampak beg plastik Dobi lah selalu bersepah dekat hall tamu tu kan. Itu saya nampak. Tapi saya tak ambil tahu benda tu dah memang ada depan mata. Dah ada betul-betul. Yang nampak tapi yang cerita ke orang lah. Tu cerita. Allah tu cerita. Biar rahsiakan dia orang tahu dah habis dah. Cerita Satu pula. Malaysia tahu yang Angah ni tak pernah basuh baju. Tapi Yang itu betul, Ustaz. 6 tahun jadi artis Santo Dobi aja. Ya, contoh isteri yang kahwin memang fikir panjang. Tengok, lebarnya badan. Tapi Ustaz, nak selika kena pakai dua. Tak, Ustaz. Tapi saya kalau ada rezeki menikah, Ustaz, saya memang tak nak bagi rumah saya basuh baju semua. Allah. Masak pun saya tak. Bagilah Sebab Angah pandai masak. Saya nak bagi dia relax. Kalau boleh baca Quran apa semua. Oh, Masya Allah. Jaga anak cukup. Ustaz, baru sekarang nak terfikir. Tepuk dia, tepuk. Tepuk. Baru sekarang ni nak terfikir. Yelah, kita kan manusia. Yelah. Sampai satu tahap kita sedar kesalahan kita. Betul, Jadi kita jangan ulangi. Yelah. Pasal apa kita dah hidup setengah. Yang penting hidup ni mesti usaha kembali kepada Yes. Allah. Tapi Ustaz, kita selit sikit yang Angah cakap. Kalau cari isteri, tak nak suruh masak, tak nak suruh gosok baju, tak nak suruh ni apa kewajipan yang sepatutnya isteri tunaikan, boleh pula ke? Tak Boleh apa. kan, Ustaz? Boleh Sebab kan? dia ada membantu rumah, tak salah. Kita ada kemampuan, dia Ustaz, kan? dia punya bini, dia punya pasal lah. Yang kau saya buat apa hal? Kau jagalah bini kau. Tapi Contoh Kecoh ada ni. lah. tapi pahala sebagai seorang isteri tu pula. Banyak lagi pahala mana dia ada buat. benda lain lagi Aku lah. pula jawab dah. Badan dia. Ni badan dia dihias. Dengan secantik-cantik. Itu kerja dia. Solek betul kening, betul lubang hidung, buang bulu best hidung. dia. Contoh rekan. Hias itu pahala yang besar. Ustaz. Ya, sebenarnya salah faham lu. Sebenarnya bukan orang perempuan saja kerja masak, bekerja basuh pinggan mangkuk. Orang lelaki patut kena buat tolong-menolong. Ini dibeban ke kawan tu dalam perut bonyot, buncit. Betul. Hasil perbuatan diri dia sendiri. Betul. Contoh dia mana betul. Lepas tu Mana dia buat jatuh berseronok besar pula. sama-sama tapi susah tak nak sama-sama. Nampak tak? Benar sekalian. Ya. Ya Allah. Ini contoh dia. So mana mungkin Angah dia ada duit lebih. Dia ambilnya mungkin butler ada 4 orang. Mungkin dia ambilnya pembantu rumah daripada Nepal ke siapa ke 10 orang. Macam riak pula. Ya. Mana nak mandi pun semua tuala siap masuk. Ya kak, puan, ni tualanya sak lebih kurang. Sebab berkemampuan. Berkemampuan. Tidak yang masak, cuma takut nanti bila ditimpa kesusahan, takut isteri tidak dapat menangani ataupun tidak dapat menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Cantik. Sekurangnya isteri tadi jangan ambil peluang tu pula. Rutin biasa nenek moyang kita ni orang perempuan dia masak, orang perempuan dia basuh baju, orang perempuan dia setrika baju, macam biasalah. Tapi berdekat kalau kemudahan, terima kasihlah banyak kepada suami tadi. Terima kasih kepada Allah kerana dapat suami yang soleh insya-Allah. Jadi Angah dan juga Along kita rehat sekejap. Boleh. Dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Enta Tanya Ana Jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana anda masih dalam rancangan Enta Tanya Ana Jawab. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada Angah punya persoalan tadi ataupun Angah punya pandangan tadi ni. Lah moga-moga insya-Allah menjadi realiti. Ya kepada semua suami-suami dan bakal suami dan saya pun disampuk tadi ni bukan bermakna isteri saja yang perlu masak basuh pinggan. Ada yang penting kerjasama. Tapi baguslah juga. Benda tu pada saya untuk itu sebahagian daripada adab-adab jiran lah kalau datang bertandang. So apa yang terjadi pada isteri kepada tuan rumah tu lantak pi. Kita tak usah ambil tahulah. Maksud dia? Maksud dia macam mana, Long? Yalah. Ada masuk ke tak ada masuk ni? Macam tadi tu kalau aku datang rumah kau. Bini kau duduk, tak hidang air, semua maid, masak pun semua ni. So maknanya aku tak payah pukul canang kat orang lain lah. Maknanya yang bini kau tak langsung. Apa pun tak boleh. Jangan. Itu sebagai Sebab adab lah.
Dia sebab ialah ada macam tambah orang-orang yang gaji mahal-mahal, berpuluh-puluh ribu sebulan. Dia takkan dalam masa dia dah ada selalunya gini. Kadang-kadang macam rumah saya buat kerja sebab kemampuan nak upah orang tu mungkin tak ada lagi. Ataupun rumah saya memang tak minat ada orang gaji betul, sebab Ustaz. berlaku ikhtilat antara lelaki perempuan pakaian dengan saya dan sebagainya. Kalau ambil pembantu lelaki pun susah duduk rumah dengan isteri saya pula. Jadi maknanya mungkin sudut dia ada ikut kendak. Lepas tu whatever discussion tu penting. Bincang dengan isteri. You nak tak nak, tak payahlah bang. Anak baru 3 orang, I boleh berhenti kerja. Kemudian I boleh settle anak I. Tapi ingat, wahai para isteri, suami punya makanan kalau boleh jangan bagi orang lain masak. Biar air tangan isteri itu lebih mulia daripada orang lain membantu untuk bagi makan suami dan bagi makan air tangan seorang ibu kepada anak. Belayan mak ni dengan anak menangis. Mak kata, diam-diam sayang, anak diam. Suami sedih sebab isteri pegang, tak apalah bang, yang ada hilang kesebabkan kesedihan. Ya. Silakan Long, soalan. Okey. Soalan dia, Ustaz, jiran saya ni banyak duit. Dia banyak sumbangkan duit dia kat masjid dan juga surau. Alhamdulillah. Tapi tak pernah pula nampak dia kat masjid. Perlu ke saya menyibuk pasal hal ni? Ada orang yang mungkin dia tak pergi masjid, dia mungkin dia sibuk dengan kerja dia, kemungkinan. Ya. Dan yang penting, ada amalan-amalan yang membawa dia kebaikan di sisi Allah. Itu antara dia. Mungkin dia infak, dia derma. Ya. Tapi kalau dia hanya boleh derma, tak pergi pun sebenarnya tak betul juga. Sebab dia tidak bermasyarakat dengan orang. Patutnya tunjuk kalau bukan riak. Tunjuk yang kita telah menganggotai masyarakat masjid. Ya, itu antara dia. Sebab tu mungkin pihak berkuasa dan sebagainya telah buat kempen ke arah memasyarakatkan masjid. Maknanya biar masjid tu di hati para masyarakat. Mungkin kenduri tahlil, kenduri apa, kenduri kahwin. Kawasan masjid luas boleh buat kenduri perkahwinan di situ. Tapi kalau yang tidak bermasyarakat macam nak buat, mesti dia malu punya. Maka pihak masjid pula kenalah peringkat. Kalau boleh, kalau dapat macam di Singapura misalnya, mereka tahu rumah ni siapa punya, ada peringkat dia begitu angah. Dia tahu, okey, blok ni berapa non-Muslim, berapa Muslim. Maka dia ada hubung kait melalui email, dia ada banci internet, IT, Facebook, Twitter dan sebagainya. Subhanallah. Dia nak buat program. Kita nak jemput ustaz daripada Malaysia. Perlukan sekian-sekian belanja. Ada je orang sumbang. Ada, betul lah. Dia ambil video, dia masuk balik hantar ke pihak yang menyumbang tadi ni. Subhanallah. Mana di sana pihak masjid yang bersusah payah untuk bertoleransi, berkomunikasi dengan ahli qaryah yang tak datang tadi ni. Tapi yang saya pelik pula dalam soalan ini, macam mana dia tahu jiran dia banyak duit, dan lagi satu, dia tak pernah nampak jiran dia tu kat masjid. Mungkin dan dia tahu. Ada pihak masjid dia beritahu. Bukan kadang-kadang macam derma sumbangan tu adalah rahsia. Betul, tapi contoh dia memang rahsia, tapi ada bagi cek misalan, semua kat masjid, maka mesyuarat agung masjid menyebut Along Cam derma 15,000. Tabik nama. Jadi orang tanya, ni duit mari mana hamba Allah? Siapa hamba Allah banyak sangat ni? Contoh dia. Kadang-kadang orang bertikaikan, audit nak juga. Pertama masjid tu buat pula ada tabung ataupun ada koperasi masjid dan sebagainya, dia nak tahu juga. So, baguslah si Along ni. Tapi mayang tak nak pergi masjid. Sebenarnya janganlah cerita ke orang, melantak ke dia lah, pergi masjid lagi masjid. Yang kau kepo, yang kau terderma ke masjid? Kena kupik tak sudah. Kau jagalah diri kau. Contohlah kan. Sebenarnya bersangka baiklah dengan orang. Kalau dia bagi duit, Masya Allah, hebat dah. Yang kita ni, wallahualam. Okey, silakan. Okey, Ustaz. Jiran rumah saya ni suka bela kucing. Lepas tu kucing dia datang, kencing dan berak kat rumah saya pula. Boleh tak Ustaz kalau saya buang je kucing tu? Keluarkan kucing dah lah. Jangan buang dia, zalim. Sebab itu kepunyaan orang. Yelah. Ya, memang sifat kucing, bukan orang. Maknanya, orang yang bela kucing kena ingat. Kalau ada masalah, sebab tu offer diri in case. Kalau kucing saya pecah gelas mangkuk, tuan-tuan, bagi tahulah. Saya mampu, saya ganti balik. Ya. Macam juga jiran belah kambing. Kat kampung, makan habis. Pucuk mempelam. Makan habis pucuk, jambu orang, pokok bunga orang. Kita duduk makan amun kambing je. Berani makan amun tuan dia. Tobat tak berani. Kambing pula. Bagi kita fikir-fikir nak buat kenduri kambing dan nak buat kekah mana cucu dapat cucu anak dan sebagainya. Minta maaf dong orang kampung. Dan maaf lah kalau kambing saya ni ada makan, rosak tanaman-tanaman. Sebab saya cadang nak buat kekah.
orang kampung apa sebab makan kambing. Nampak kan? Ya. Bawa makan halal kan? Yang penting masyuk kan? Nampak mereka ada gitu, ya. Tapi susah orang kita ni satu benda dia punya the big obstacle to say thank you and please ataupun help me is ego, ini ego. Oh my God. Yes, ego ni the big obstacle in our life untuk mencapai kewarakan, tawaduk ataupun rendah diri kita dengan orang. Ya. Ya, kita rasa kita lah orang yang terbaik. Serba baik, serba boleh. Orang lain semua tak betul. Semua kurang. Aku yang lebih. Ini masalah cukup yang menyebabkan jiran bergaduh sama jiran. Soalan seterusnya. Bagus tak amalan suka bertukar-tukar lauk yang saya masak dengan jiran? Tapi kadang-kadang jiran tu bagi lauk yang tak sedap kat saya. Buruk tak perangai saya ni? Sebenarnya Long, ini kes kerana mengharap balasan. Bila harap balasan, ini jadi dia. Orang bagi tak sedap. Bukan kau yang masak, dia masak. Melantak ke dia lah. Betul lah tu. Dia nak masak tempe karipap. Contohlah kan. Tempe karipap pula. Karipap tempe. Bila makan-makan masih je. Pahan tengok karipap inti dia. Tempe. Itu dia punya kerja. Kamu terima je lah. Dia sedap. Tempe. Contoh dia. Jadi pada dia, itulah tempe yang paling sedap dalam dunia ni. Dia bayang kalau boleh kat syurga ni dia minta, ya Allah, tempe. Nak makan sekilo tempe. Kalau boleh kat syurga, ya Allah, tempe dah tak? Ada. Sampai. Malaikat kata kau buat amal baik dapat tempe besar. Besar meja ni tempe ke kepala kau kali. Contoh dia kan. Maknanya kalau kita bagi bagus amalan tukar menukar amalan baik. Baik. Orang merasa, Orang memberi kita merasa. Orang beri kita merasa, orang berbudi, Kita berbahasa. kita berbahasa. Tetapi jangan ada yang tersirat. Alah, kita bagi dia sate, dia bagi balik cekodok. Boleh. Tapi orang bagi yang tak seiring, tak sekata dengan dia bagi, jangan komen. Jangan komen. Kita akan sambung lagi di lain hari, di lain masa. Dan dalam rancangan Enta Tanya, Ana jawab. Alhamdulillah. seorang hamba ia kepada Allah, ya, sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasihkan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Tengok, sebenarnya Islam tidak memerintah kita penting diri sendiri. Masya-Allah. Oh, seluar pakai kain. Wah, Ustaz. Macam-macam hal. Kalau ayolah. Ni kalau ada lain kali buat baju pula Kan buat baju Baju pula. ada kan? Jangan putus seni sangat. Bukan tak suka datang rumah aku, tapi datang hari tapi ganggu saya duduk aku susah juga.